الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشائخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ayah-ayah anda, ibu-ibu anda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada pagi ini dengan izin, aturan, kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sekali lagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita pada pagi ini setelah dimatikan kita pada malam tadi dengan kematian yang sebentar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis. Insya-Allah kita sambung kuliah subuh kita pada pagi ini. Masih lagi dalam bab kelebihan ilmu dan ulama. Kelebihan ilmu dan ulama. Kita masuk pada muka surat sebelah kitab Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi Allah Taala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat, 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu ulama dan penuntut ilmu. Ya, sabda Nabi SAW iaitu 1000 rahmat diturunkan ke atas bumi. Apa erti rahmat? Yang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat semua dapat. Orang yang beriman pun dapat, orang yang kafir pun di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma bagi orang yang kedudukan dia sebagai ulama dan penuntut ilmu, iaitu disebut di sini 999 bagi mereka yang ulama dan penuntut ilmu. Satu rahmat sahaja selain daripada mereka itu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu. Bagaimana kata rahmat tu? Iaitu adakah rahmat itu disebut sebagai banyaknya harta? Tak.
banyaknya harta kadang-kadang jadi istidraj. Istidraj ni maknanya apa? Iaitu kadang-kala banyak harta itu murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala hartanya tidak banyak tetapi duduk di dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kala juga Allah Ta'ala kasih dan sayang bagi hambanya, Allah Ta'ala uji hambanya. Tu. Kita tak boleh mengukur dengan akal, iaitu dihukumkan tanda Allah Ta'ala kasih itu, iaitu Allah Ta'ala bagi banyaknya harta, kesenangan, kemewahan. Tak, bukan. Itu bukan ukuran tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kasih dan sayang Allah Ta'ala itu rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jadi lagi banyak diuji, sebenarnya lagi kasih dan sayang Allah Ta'ala bagi hamba dia. Allah Ta'ala uji lagi. Boleh jadi. Diberi banyak harta, rupanya jadi kufur nikmat. Jadi kufur nikmat sebab apa? Banyaknya harta. Jadi istidraj. Jadi keuntungan orang yang berada di dalam lingkungan ilmu, iaitu ulama dan penuntut ilmu, mereka duduk di dalam 999 rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Taala. Habis di situ. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazainu mafatihuha su'alu fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Artinya ilmu itu beberapa bendaharaan anak kuncinya bertanya. Bermula ilmu itu beberapa bendaharaan, iaitu perbendaharaan anak kuncinya bertanya. Nak dapatkan perbendaharaan, kena buka pintunya. Anak kunci bagi pintu perbendaharaan itu iaitu bertanya. Maka tanya olehmu, maka bahawasnya diberi pahala padanya pada soalan, satu soalan diberi, iaitu pahala pada orang 3 perkara, 3 golongan bagi mereka itu. Dan kata Abi Darda, dan diberi pahalanya padanya akan 4 orang. 4 orang, saya terlangkau itu. Akan 4 orang. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, orang alim. Ketiga, orang yang mendengar. Keempat, orang yang kasih bagi mereka itu majlis ilmu. Akan soalan yang ditanya, dia suka. Jadi satu soalan memberi manfaat pada 4 golongan. Iaitu dapat manfaat, iaitu dapat pahala. Yang pertama bagi siapa? Orang yang bertanya. Yang kedua, orang yang alim yang ditanya. Yang ketiga, orang yang mendengar akan soalan tersebut. Dan yang keempat, golongan yang kasih pada majlis ilmu, pada soalan-soalan perbincangan muzakarah ilmu. Tu bertanya. Belum tentu tanya tu dapat jawab, belum. Belum tentu tanya tu dapat jawab. Kalau benar orang yang alim dan tawaduk, bila nak dijawab kena dengan adab. Cuma kadang yang bertanya boleh jadi kurang adabnya. Sebab apa? Tidak mengetahui adab dalam bertanya. Kalau buka dalam kitab Ta'lim Muta'lim ataupun kitab Pelita Penuntut, yang Jawinya di Pelita Penuntut, Arabnya Ta'lim Muta'lim, diajar kepada kita adab-adab di dalam ilmu berkaitan dengan ilmu, termasuklah adab penuntut ilmu. Nak bertanya kepada guru pun kena ada adab. Bukan sekadar angkat tangan, tetapi sebelum kita bertanya, kita kena pastikan iaitu guru ataupun orang yang ditanya, guru kita yang ditanya pada waktu yang sesuai untuk dia ditanya. Itu adab dia tak? Banyak adabnya. Minta izin, kalau tak diizin jangan tanya. Itu kita. Macam lagi adab dia. Banyak. Itu adab orang yang bertanya. Yang bertanya pun kena adab, yang ditanya pun kena adab. Yang mendengar apa yang ditanya pun kena adab. Yang duduk dalam majlis ilmu pun kena dengan adab. Tu kata adab ni. Ulama dulu, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang jemaah dirahmati Allah Taala, para ulama dulu nak hadam bab adab sehingga puluh tahun mengaji. Bab adab sahaja. Berpuluh tahun, berbelas tahun, tidak kurang daripada 10 tahun bab adab sahaja.
Kalau di pondok tu Tok Guru pesan, duduk di pondok 10 tahun, paling kurang 10 tahun duduk di pondok. Tok Guru tak sebut pasal apa duduk pondok 10 tahun. Rupanya bila kita dah keluar tempoh 10 tahun tu baru kita faham, oh begini rupanya tak. Adab kena di dalam pondok, adab macam mana dengan Tok Guru, khidmat dengan Tok Guru macam mana. Sehinggalah kadang-kadang bila kita keluar, bila bercampur dengan orang yang tidak memahami tentang adab dan merasakan adab tu tidak penting, lalu di situ berlakulah pertembungan di antara yang menjaga adab dengan yang tidak menjaga adab. Maka di situ yang tidak menjaga adab tidak nampak rahmat kasih sayang Allah Ta'ala dengan jaganya adab. Tetapi yang menjaga adab akan nampak hilangnya rahmat kasih sayang keberkatan Allah Ta'ala dengan sebab tidak jaganya adab. Faham tak tu? Itu bertembung tu. Kalaulah semua jaga adab, Allahu Akbar, baik belaka. Yang tak disukai jaga adab, yang suka jaga adab, yang tak kenal jaga adab, yang kenal jaga adab, Allah, baik belaka adab. Tu dapat keberkatan tadi tu, dapat pahala tu. Kalau yang bertanya tak jaga adab, hilang barakah. Niat dia untuk apa? Tanya. Bahaya juga. Kemudian yang bertanya, kemudian yang ditanya, guru yang ditanya, kadang-kadang dia berasa dirinya hebat pula. Jaga juga adab juga. Kalau tok guru ni kalau ditanya, almarhum tuan guru saya kalau tanya dia satu soalan, soalan tu tak dijawab terus. Dia sehingga kan kita rasa macam dia tak nak jawab dah soalan kita. Diam je. Pasal apa dia diam? Dia diam tu bukan sebab tak nak jawab apanya. Dia diam tu sebab dia nak mencari khulasah ataupun ringkasan yang paling mudah untuk jawab soalan yang diaju kepada dia. Dan kita tak tanya depan-depan orang ramai. Kalau di pondok kita akan tanya berdua-dua, duduk berdua. Pasal nak jaga adab juga. Jaga adab. Tu minta izin Ustaz nak tanya. Minta maaf Ustaz nak tanya adab ni. Tu adab penting. Barakah tak nampak, keberkatan yang tak nampak, tapi dengan adab disebut. Kadang-kadang adab dalam majlis ilmu pun sama juga. Dengan keadaan duduk kita pun sama. Tu kena jaga belaka lah. Tu supaya dapat rahmat. Itu yang ditanya tu berasa hebat diri pula. Allahu Akbar. Kemudian yang mendengar pula dengan soalan tersebut, kadang-kala dia pula soalan itu pun nak tanya. Nak dia? Yang bertanya pula malu dah nak tanya pasal apa, aku seorang dia pun semua tahu kot. Bukan semua tahu, semua tak tahu. Semua tak tahu. Yang mendengar pula, yang kasih pula, yang duduk mulalah aduh tanya, macam-macam kan. Jadi hilang adab. Walaupun dengan satu soalan tadi, bila jaga adab dia dengan akhlak yang baik di dalam ilmu, maka dia akan dapat pahala padanya 4 golongan. Satu soalan dapat pahala pada 4. Yang bertanya, kemudian yang menjawab yang ditanya, guru yang ditanya, kemudian mereka yang mendengar, kemudian mereka yang kasih pada majlis tersebut. Habis di situ. Itu penting jaga adab baru dapat ganjaran kelebihan tersebut. Dan kata Abi Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wa sairun nasi hamajun la khaira fihim. Bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu bersekutu keduanya. Bersekutu apa? Bersyarikatlah bersama-sama mereka itu pada kebajikan. Dua-dua tu di dalam satu kebajikan. Yang belajar dan yang mengajar, dua-dua tu di dalam kumpulan kebajikan yang sama. Dan sekalian manusia seperti lalat atas muka binatang yang tiada kebajikan pada mereka itu. Ni kata Abi Darda, kata apa? Orang yang mengaji dengan orang yang mengajar ni duduk dalam satu kebaikan. Yang tak mengaji ni umum lah. Di kampung kita insya-Allah mengaji belaka tak. Macam-macam usaha. Sahabat kita buat rumah untuk buat rumah pengajian. Kemudian ada sahabat kita buat kelas pengajian Al-Quran, offer dekat anak muda untuk mengajar Al-Quran. Maknanya banyak inisiatif di dalam kampung kita ni
untuk buat majlis ilmu, alhamdulillah, walaupun tak rasmi, tak bertempat. Ada yang buat di rumah, ada yang buat dalam 2-3 orang kumpulan, ada yang kata bolehlah mengajar kami tengah malam, tak apa mengajar Quran, kami datang ke kita berhimpun mengajar 2-3 orang pun jadilah. Siang tak sempat kami kerja, ada yang macam tu di kampung kita. Mana banyak majlis ilmu, lagi banyak majlis ilmu, lagi banyak kumpulan-kumpulan yang mewujudkan majlis ilmu kerana Allah, lagi banyak rahmat Allah Ta'ala turun. Faham tak? Tadi awal tadi tu. Itu dalam kampung kita ni, kalau ada satu tempat kita buat tempat pengajian ilmu, ada pula pondok pula tempat pengajian kita, maka akan banyak turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada pun pondok, tapi satu kampung kita ni bila ada majlis ilmu, buat istimak di masjid kita ke, buat istimak sebulan sekali ke, buat istimak 2-3 kitab, 2-3 guru, panggil sampai tengah hari, daripada pagi sampai tengah hari. Dulu bolehlah, sekarang ni payahlah SOP kan, PKP kan, payah kan dulu kan. Di mana-mana pondok ada pengajian istimak sebulan sekali, 2 bulan sekali, termasuklah di pondok saya, di pondok Sungai Bakap ada buat juga dulu istimak. Kami di Manjung pun ada yang tempat istimak, surau di taman-taman buat istimak. Daripada pagi pukul 8.30, pukul 9 tu sampai tengah hari, 3 orang guru, 3 kadang 5 kitab sekali mengaji, sebulan sekali. Majlis ilmu buat rahmat Allah Ta'ala turun. Makin lama makin ramai orang yang faham tentang ilmu, dan makin lama makin ramai orang yang beramal dengan ilmu, makin lama makin berkembang syariat Islam tu dalam jiwa-jiwa manusia. Siapa yang bertanggungjawab? Kita lah yang faham ni. Kita lah nak wujudkan, kita lah yang nak rancangkan supaya kampung kita ni, jiwa-jiwa ahli qaryah kampung kita ni hidup dengan ilmu. Bila hidup dengan ilmu, beramal dengan ilmu, kita dah baca dah pada bulan sebelum ni, wa alimun bi ilmihi lam ya'malal mu'adzabun min qabla abidil wasan. Tiap-tiap orang yang ada ilmu, tidak beramal dengan ilmunya, akan diazab dahulu masuk ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Disebutlah dalam kitab Matan Zubat, disebut juga apa dia? Fakuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya mardud, ditolak, tak diterima. Berapa ramai di kalangan kita yang jadi seperti lalat, yang kata Abi Darda, seperti lalat yang hurung pada binatang. Kalau tengok lembu yang ada tepi sungai, ya, lalat hurung dia dikibas dengan apa? Dengan ekor je kan? Ya. Piak pergi, tak ada kebajikan, tak ada manfaat apa. Nak di tamsilan dia, gambaran dia. Pergi hurung balik, kemudian dikibas dengan telinga dia. Lembu ada kibas dengan kaki ada. Tak adalah kalau lembu kibas dengan kaki, kibas lalat dengan kaki tu bukan lembu tu. Jelmaan tu. Kibas dengan ekor dia udah pergi. Tak ada manfaat apa. Tu yang Abi Darda kata apa? Iaitu al-alimun wal muta'allimun syarikani fil khair. Dua-dua ni berhimpun dalam kebaikan. Wa sairun nasi, sedangkan semua manusia itu hamajun la khaira fihim. Mereka ni ibarat pada, dia kata seperti lalat atas muka binatang yang tiada ada kebajikan pada mereka itu. Berapa ramai di kalangan ahli qaryah kita, kita tak payah pergi qaryah lain lah. Qaryah kita. Yang duduk, ahli keluarga kita sendiri, yang duduk seperti mana lalat yang tak ada kebaikan apa-apa. Duduk hurung begitu, hurung benda dunia ni habis macam tu saja, tak ada kebajikan. Habis, tu kata Abi Darda. Dan lagi katanya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadi olehmu alim, orang alim, atau orang belajar, atau orang yang mendengar, dan jangan ada kamu yang keempat, iaitu jahil, maka binasa kamu. Apa maksud golongan yang keempat ni? Di dalam kalam ini disebut apa? Jadi olehmu kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Orang yang alim lah. Orang yang mengajar ke, tak mengajar tapi dia alim. Kemudian au muta'aliman, atau jadi orang yang belajar. Jadi orang yang alim, mengajar tak mengajar cerita lain, tapi orang yang alim, maknanya orang banyak ilmu, tak mampu, jadi golongan yang kedua. Muta'alliman, golongan yang menuntut ilmu, belajar. Au mustami'an, tak mampu, jadi golongan yang belajar 24 jam, setengah hari dengan ilmu, tak mampu. Kita jadilah golongan yang mengaji part time, kerja full time dia. Dulu bolehlah kita mengaji full time, boleh jadi pekerjaan part time, dah sampai satu masa kita dah kerja kita full time dah, pengajian kita jadi part time. Tak apalah, part time lagi apa, half time lagi apa,
suku time, Lala tak ada time dah. Tak ada time dah mengaji, tak ada time dah lah. Nah, kena cari ayah-ayah ibu-ibu sebenarnya kena cari ilmu lah. Bukan cari ilmu untuk jadi pandai, sebab nak dapatkan barakah tu, fil khair tu. Dia kata apa? Iaitu syarikani fil khair, dua-dua tu duduk dalam kebaikan. Orang yang mengaji ni, duduk mengaji ni walaupun Allahu Akbar, ngaji subuh kan? Apa yang paling syok di dalam kuliah subuh? Waktu kuliah subuh tu apa yang paling syok? Mendengar kuliah ke ataupun tidur? Itu je standard lah. Ada satu tempat tu saya kuliah tauhid. Subuh kuliah tauhid. Lagi handai. Tapi handai lagi depa kalau tidur waktu kuliah subuh tu standard. Tu adat kuliah. Nanti saya kuliah asar, minggu depan kuliah asar di Masjid Irah. Minggu kedua Ramadan, 5 hari kuliah tauhid. Sambung kitab yang 2 tahun sudah. Ni nak sambung ni. Dalam kuliah subuh malam di Masjid Irah, Ustaz nak sambung apa? Nak buat kitab apa? Kitab yang kita baca ni kata kitab tauhid. Terhenti 2 tahun sudah. Bulan Ramadan ni kak. Bulan lepas PKP, tahun lepas. Lepas asar. Seronok tak dengan airconnya, dengan bunyi alunan suara yang merdu tu. Tak kelena lebuh kitab depan berlebuh. Tambah puasa kan, perut kosong tu standard. Kalau di Manjung tu kuliah subuh, tauhid kuliah subuh. Kalau tidur tu standard, tapi tak tidur tu yang handai. Boleh tengok semua pakcik-pakcik tu jegir. Rupanya tidur. Buka mata. Wallahu a'lam, tu saya selora je nah. Tapi tak apalah, tidur pun. Dia kata apa? Dua-dua itu, iaitu orang yang ilmu mengajar dan menuntut ilmu tu syarikani, dua-dua ni bersekutu fil khair, dalam kebaikan. Nampak kebaikan. Cuma kalau tidur semua saya cabut pelan-pelan lah. Cabut tu kita pelan-pelan keluar pelan-pelan lah. Jangan tidur semua. Tu biasa dah tu. Kata teringat almarhum Tuanku Datuk Ismail Kamus kan. Dia kata apa? Waktu yang seronok tidur ni ada 3 tempat. Yang pertama waktu kuliah, yang kedua waktu khutbah Jumaat, yang ketiga waktu puasa, hujung-hujung nak buka tu kan. Syok betul tidur waktu tu. Lali kan waktu 3 tu. Tu biasalah tu. Adat lah tu. Baik habis. Jadi bersekutu syarikani fil khair, maka kata lagi di sini, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Kalau tak mampu, jadilah kamu orang yang muta'aliman, jadi orang yang belajar. Kalau tak mampu juga, jadilah kamu orang yang mustami'an, orang yang mendengar apa yang diajar. Orang yang mendengar. Aku tak boleh nak datang kuliah tapi ada YouTube. Sekarang ni canggih, YouTube ada, Facebook ada, apa lagi, ceramah-ceramah yang boleh diulang. Aku jadi orang yang mustami' pun. Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan dapatlah ilmu ya Allah. Walaupun barakahnya tak sama di dalam majlis ilmu. Kalau tak mampu juga, dalam hadis ini disebut, jadilah kamu golongan yang keempat, iaitu golongan yang kasih dan cinta pada golongan yang tadi ni. Tapi di riwayat ini disebut apa? Wala takun rabi'an, jangan kamu jadi golongan yang keempat. Apa maksud apa? Jangan jadi golongan yang keempat, iaitu tak suka pada orang yang mengajar ilmu, tak suka kepada orang yang belajar ilmu, tak suka kepada orang yang suka kepada mereka berdua. Ni bahaya. Fatahlik celakalah golongan. Puak-puak ni gila celaka. Tak usah pergilah pengajian tu. Satu masa dulu kan. Tak usah pergilah pengajian, kuliah-kuliah tu semua cerita buat politik. Dulu persepsi orang. Saya pun biasa kena. Saya pergi satu jabatan. Waktu saya duduk di Manjung. Pergi kuliah di banyak lagi kuliah di jabatan custom, pergi KWSP. Kuliah tengah hari. Sampai bos duk ayat tu pun kita pergi tengah hari. Zuhur pergi. Itulah habis-habis satu-satu. Kebetulan di jiran saya. Pencen pun. Lama dah, cerita lama. Bila habis-habis ramah tu, dia kata, walaupun jiran dekat je sebenarnya. Depan rumah. Lorong depan rumah. Dekat. Sebab dia persepsi dia, bila ustaz-ustaz ni, dia akan cerita buat politik. Tu. Ini yang jangan jadi golongan yang keempat ni, bahaya. Tapi setelah dia tahu, tak jadilah, tak tergolong lah golongan ni. Dia kata, baru saya tahu. Saya ingat bila ceramah agamanya politik je. Saya kata banyak benda boleh cerita. Buat puasa, Ramadan cerita buat puasa. Peringatkan buat puasa.
Bila nak semayang, kita peringat bab semayang. Bila zakat, cerita bab zakat. Banyak lagi bab akhlak ada, bab apa kan. Oh, baru tahu. Dia ingat selama ni, pergi di masjid, tak pergi masjid dengan kuliah. Pasal apa? Takut cerita di masjid itu adalah cerita politik saja. Itu persepsi. Sedangkan, syarikani fil khair, dua-dua ni berhimpun di dalam kebaikan. Nah, makna cerita pada kebaikan. Cerita pada kebaikan. Dapatlah kebaikan. Jangan jadi golongannya. Wala takun rabi'an. Jangan kamu jadi golongan yang keempat. Tak suka kepada yang mengajar ilmu, tak suka yang pada golongan yang belajar ilmu, tak suka pada golongan yang suka pada golongan ini, maka golongan ni dia benci pula pada tiga-tiga ini, fatahlik celaka dia, binasa dia. Wal a'yadzu billah. Habis dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa, u'tiya thawaba 70 siddiqan." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa, u'tiya thawba 70 siddiqan." Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar ia akan manusia. Dia belajar satu bab supaya mudah-mudahan dia boleh sampaikan ilmu tu kepada manusia lain. Diberi akan dia pahala 70 siddiq, itu 70 golongan orang-orang yang disebut orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Ya, orang yang benar. Di alif ha tu intaha ihya, ini dalam Ihya Ulumuddin. Baik. Pahala ganjaran dia disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin 70 siddiq, orang-orang yang benar. Siapa dia? Orang yang belajar satu bab dan dia ingin sampaikan bab tersebut, ilmu tersebut kepada orang ramai. Kerana apa? Kerana Allah. Itu penting, kerana Allah. Kalau kerana masyhur, tak dapat. Apa kerana masyhur? Orang boleh panggil aku orang yang alim. Orang boleh panggil aku gelaran-gelaran ustaz. Orang boleh panggil aku dengan gelaran-gelaran yang mulia. Maka dia bukan mengajar tu kerana Allah, tapi kerana masyhur dunia, tak dapat kelebihan ni. Bahkan dapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sama jugalah orang yang menuntut ilmu. Jangan lari sama sekali niat di dalam menuntut ilmu kerana redha Allah. Itu je. Dalam niat nanti akan datang. Tambih ni disebut di sini tambih, iaitu peringatan. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya, kena jaga niat. Menuntut ilmu kena jaga niat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya segala amal itu dengan niat, bermula dengan niat. Kalau niat kerana Allah, maka apa yang dibuat tadi dapatlah pahala kerana Allah. Kalau dia buat tu bukan kerana Allah, kerana masyhur, maka dia dapatlah kemasyhuran tetapi tidak dapat kerana Allah Ta'ala. Rugi. Apa-apa. Kita puasa, sebab tu ada setengah orang alim tu disebut apa? Kita puasa ni kerana bulan Ramadan ke kerana Allah? Cerita tak? Tengok dua-dua tu macam tak ada apa? Benda yang sama. Kalau tengok seperti lalu, bila diperincikan, diperhalusi, rupanya berlainan. Kita puasa Ramadan ni kerana bulan Ramadan ke kerana Allah? Wajib puasa Ramadan kerana ketika masuknya bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan bukan puasa kerana masuknya bulan Ramadan, tapi puasa bulan Ramadan kerana Allah. Sebab tu ramai di kalangan kita yang puasa, tapi puasanya hanya dapat letih, lapar dan dahaga kerana dia puasa, niat dia apa? Kerana masuk Ramadan sahaja. Bukan kerana Allah. Kalau dia puasa kerana Allah, ni saya nak kaitkan dengan niat. Kalau dia puasa kerana Allah, maka dia akan jaga adab-adab di dalam berpuasa, iaitu puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa tangan, puasa kaki, puasa perutnya, puasa kemaluannya. Supaya 7 panca indera tadi, mulut, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan dan perut, 7 panca indera ni jaga sungguh-sungguh supaya tidak rosak amalan puasa. Faham tak? Sebab tu ada orang yang berpuasa kerana bulan Ramadan, tetapi dia bukan puasa kerana Allah Ta'ala sebenar-benarnya, dia tak jaga mulut dia. Puasa mulut masih lagi mengata fitnah. Dia tak jaga mata dia, mata masih lagi seronok dengan pandangan maksiat. Kalau terpandang tu cerita lain, ni seronok.
Telinga pun sama juga, seronok dia mendengar perkara-perkara maksiat dan pada perbuatan-perbuatan yang lain. Habis pahala puasa dia. Maka golongan ini golongan yang disebut sebagai dapat letih, lapar dan dahaga sahaja dalam bulan Ramadan. Apabila niat puasa tadi ni bulan Ramadan. Sama juga menuntut ilmu, niat dia apa dia? Menuntut ilmu ni masyhur. Siapa yang menuntut ilmu akan diberi satu kelainan pada dia kerana dia duduk dalam kebaikan. Maka kalau dia menuntut ilmu kerana nak dapatkan masyhur, dia akan dapat masyhur. Kemasyhuran. Kalau dia menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, jadilah benda tu satu perkara yang dirahmati, diberkati perbuatan menuntut ilmu tersebut. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi suratin a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min amalil akhirati wa kam min amali yutasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyati. Ini Nabi bagi panduan kepada kita, bagi peringatan, panduan pada kita supaya kita berhati-hati. Artinya beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia. Nabi sebut apa? Ada beberapa amalan yang amalan tersebut kita tengok dia amalan dunia. Amalan dunia. Kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Dengan baik niat tadi ni jadilah amalan dunia tadi amalan akhirat. Kita pergi banci, Cik Gius pergi banci. Ya, PPSL ambil contoh, buat tempat banci, buat satu program banci penduduk kampung. Untuk apa? Untuk maslahah umum lah, untuk kebaikan lah, banci. Ya, untuk tahu permasalahan yang boleh kita dapat selesai, kita selesai. Contoh. Jadi Cik Gius buat pergi banci. Kerja dunia ke kerja akhirat? Jelas di dunia tak? Kerja dunia ya, tak buat lah. Tapi kalau buat tu untuk maslahah agama, benda kebaikan yang sabit dengan keagamaan, iaitu kebaikan lah. Tahu masalah, kena kita boleh sebarkan pada orang kampung kita apa masalah dia, sehingga semua boleh memberi bantuan kebaikan. Benda yang nisbahnya amalan dunia tadi ni jadi amalan akhirat kerana niat baik tadi, kerana Allah Ta'ala. Tu kata jangan sangka benda dunia tak dikira amal akhirat. Berapa ramai orang yang kata alah kubur masing-masing. Ada kubur masing-masing. Dia tak tahu yang dia buat tadi ni ada sangkut dengan akhirat. Ada. Dan kata Nabi lagi di sini, beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat. Ada beberapa amalan dengan yang dikatakan amalan akhirat, kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niatnya. Dia buat kerja akhirat. Dia mengaji Al-Quran. Dia menuntut ilmu dan yang berkait dengan akhirat. Tetapi dia mengaji Al-Quran kerana nak menzahirkan dia ni sebagai orang yang kuat mengaji Al-Quran pada pandangan ramai. Maka jadilah urusan akhirat tadi jadi amalan dunia. Ada nilai dari sisi Allah Ta'ala? Tak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ayah-ayah, ibu-ibu, sedaya jemaah rahmati Allah Ta'ala, semua yang kita buat dipandang nilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada pandang nilai dengan nilai akhirat ataupun pandang nilai dengan nilai dunia, walaupun kerja itu kerja akhirat sekalipun. Kiaskan pada yang lain. Jadi imamkah, mengajarkah, kalau kerana dunia, jadilah kerja dunia. Wallahu a'lam, insya-Allah pada akan datang saya akan sebut syarat beberapa syarat benda dunia akan jadi amal akhirat. Amalan-amalan dunia bila kena dengan 4 syarat yang kita akan sebut pada akan datang ni, insya-Allah dia akan jadi amalan akhirat, dinilai sebagai kerja akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Habis di sini, insya-Allah panjang umur, kita akan jumpa pada kuliah akan datang insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين باعدنا من عذاب قربنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية
اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله